boleh? Assalamualaikum semua, selamat pagi. Okey, hari ini saya Nadia atau Dian dan Syahira akan beritahukan tentang kajian kes kualitatif. Okey, kita pergi pada takrifan dulu. Okey, kes adalah satu fenomena yang berlaku dalam satu konteks. Konteks ni kalau dalam kuantitatif kita panggil sampel, tapi kalau dalam kualitatif panggil konteks. Jadi satu fenomena yang berlaku dalam satu konteks yang tertentu dengan lingkungan atau sempadan itu sendiri. Okey, jadi individu atau aspek tertentu dalam sempadan berkenaan tu kita pilih sebagai fokus kajian kita. Contohnya macam kita nak kaji tentang kes COVID, contoh kes COVID tapi dekat hospital, contoh hospital HKL saja, contoh macam tu. So fokus kat dia spesifik. Okay. Jadi kes merupakan satu unit analisis dalam suatu kajian kes. Alright. Kajian kes, okay, kalau kita tahu kajian adalah satu inquiry empirical lah. Okay, yang mengkaji fenomena semasa dalam konteks kehidupan sebenar. Jadi kalau kajian kes ni kalau daripada apa yang kita tengok dia punya takrifan ni, kita dapat detect yang kajian kes ni berlaku dalam sampel yang kecil. Yang kedua, kes yang sebenar atau fenomena yang sebenar berlaku in real life. Okay. Dari menurut Yin 1994, kajian kes adalah satu strategi kajian komprehensif, bukannya satu teknik pengumpulan data. Okay. Kajian kes ni adalah satu kajian yang sangat mendalam terhadap satu konteks. Okay, merupakan penelitian mendalam terhadap satu keadaan atau satu bentuk dokumen tersimpan atau satu peristiwa tertentu. Okay, Meriam 1988. Alright. Kaedah yang digunakan untuk menjawab soalan kajian bertujuan untuk menguraikan bagaimana atau mengapa. Biasanya kajian kes ni kita nak jawab persoalan dua ni lah. Bagaimana, macam mana guru macam mana guru bahasa Melayu cemerlang. Contoh bagaimana guru bahasa Melayu cemerlang melakukan kaedah pengajaran dia. Kita tak tahu macam mana dia orang boleh dapat title guru cemerlang tu, bagaimana kaedah pengajarannya, kita nak tahu tu. Mengapa atau kita nak tahu kenapa, macam mana kes COVID ni boleh berlaku, contoh macam tu dalam satu konteks. Konteks maksudnya spesifik dekat mana, macam tu. Okay, kita fokus pada penguraian holistik dan menyeluruh. Okay, kita nak beri penjelasan terhadap satu peristiwa tu memang secara mendalam dan in detail lah. Okay. Terjadi apabila penyelidik melakukan penorokan terhadap fenomena tunggal. Maksudnya fenomena ni maksudnya macam the case lah. Contoh kalau kita nak kaji tentang bagaimana guru bahasa Melayu cemerlang di negeri Sarawak. Kita nak tahu macam mana kaedah pengajaran dia. So fenomena tunggal dia ialah kita nak tahu macam mana fenomena kaedah pengajaran dia tu. Contoh lagi satu, okay, bagi contoh lain tentang fenomena tunggal ni maksudnya kita nak kaji tentang virus COVID kan. So fenomena kita tu nak tentang virus macam tu. Okay. Bersesuaian diaplikasi di dalam konteks yang kecil. Contohnya kita nak kaji kat satu sekolah ni atau beberapa sekolah ni. Syarikat atau unit sosial, contoh di kampung ni contoh. Atau institusi secara menyeluruh dan mendalam. Digunakan dalam pelbagai disiplin ilmu lah. Bukan sains sosial je yang guna kajian kes. Medical, okay, undang-undang lagi banyak. Okay, perniagaan, perbuatan kejuruteraan dan sebagainya. Jadi ada yang tanya, kajian kes ni dianggap sebagai reka bentuk ke kaedah penyelidikan? Jadi perbezaan ni sebenarnya dia bergantung pada penulis lah. Okay. Ada yang anggap sebagai satu reka bentuk kajian. Kalau tadi contohnya macam Baxter and Jack, Sagadi, Simon, Sticks, semua. Okay, ada juga yang melihat sebagai kaedah penyelidikan. Contohnya macam George and Bennett 2005 dengan Green 2004. Okay, yang ni saya rasa semua pernah tengok ini dalam Creswell. Jadi kalau ikut Creswell, kajian kes ni masuk bawah kajian kualitatif lah. Okay. Alright. Jadi ada orang tanya apa beza macam, okay,
ada grounded, ada ethno, ada narrative, semua ni bawah kualitatif, ada kajian kes. Jadi ini contoh-contoh kalau dia punya persoalan Dia atau dia punya hello, dengar tak? Hello, dengar tak? Okay, ni contoh ada lagi sikit lah Nadia, suara awak tadi. Oh, okay. Alright, sekarang jelas tak? Sekarang okey. Okay, ini contoh perbezaan pendekatan lah. Kalau narrative approach, macam mana contoh persoalan kajian dia? Okay, kalau phenomena approach, macam mana? Kalau case study, macam mana? Okay. So yang case study yang ni lah. Okay, kalau narrative kita nampak how over the years a particular person, okay, kita nak narrative ni more memang spesifik seorang macam tu, develop into a leader. Kalau fenomena, how individuals develop into leaders. Okay, kita nak tahu macam mana fenomena, macam mana dia punya approach fenomena seorang tu. Yang ketiga, how individuals develop into leaders in a particular organizational environment. Okay, yang ni baru case study. Okay, dia spesifik kat tempat tu. Kalau ethno, how individuals develop into leaders in a particular culture. Okay, ethno multiculture. Jadi, reka bentuk kajian kes. Okay, dia ada single dengan multiple. Okay, dia boleh jadi single embedded ataupun single holistic ataupun multiple embedded ataupun multiple holistic. Okay, kalau single atau multiple ni maksudnya case. Satu case ke dua case. Contoh kalau single, satu sekolah. Kalau multiple, dua, tiga, beberapa sekolah di negeri Selangor contoh. Okay. Kalau single holistic maksudnya kita kaji satu sekolah tu tapi kita kaji secara keseluruhan. Ni selalu juga orang buat. Contoh saya kaji satu sekolah rendah agama, contoh rendah agama, tapi kita kaji secara keseluruhan. Kita kaji tentang pengurusan disiplin, akademik, semua keseluruhan, holistik tu kita panggil single holistik. Tapi kalau multiple holistik ni kita jarang lah orang buat multiple holistik ni. Multiple ni kita kaji beberapa sekolah, contoh beberapa sekolah agama di negeri Selangor, tapi kita kaji keseluruhan. Tu jarang lah sebab ambil tempoh masa yang lama. Okay, kalau single embedded maksudnya kita kaji satu sekolah agama ni, tapi kita ambil beberapa aspek sahaja. Contohnya pengurusan disiplin, pengurusan akademik, apa lagi? Contoh hal ehwal murid, contoh macam tu. Okay, 3 je. Tapi kalau multiple embedded, okay, yang ni pun selalu multiple embedded maksudnya kita kaji beberapa sekolah, contoh beberapa sekolah agama di negeri Selangor, tapi melihat beberapa aspek saja. Contohnya beberapa sekolah negeri Selangor, kita tengok 3 aspek saja. Akademik, disiplin dengan hak ehwal murid, contoh macam ni. Okay, boleh faham ke setakat ni semua? Boleh. Okay. Alright, yang ni contoh lah. Okay, kita bagi figure ni untuk lebih faham lah. Kalau single holistic, maksudnya satu je case tu, dan kita pun kaji tentang satu konteks, satu case je, satu perkara aspek je, keseluruhan. Tapi kalau multiple holistic, kita kaji keseluruhan tapi beberapa. Ni memang jarang lah. Okay, single embedded, satu je dia punya case tu tapi kita tengok beberapa aspek. Okay, multiple embedded, okay, beberapa case tapi melihat beberapa unit, okay, aspek. Right. Okay, jenis-jenis kajian kes. Jadi untuk jenis-jenis kajian kes, saya merujuk pada Jin 2003 dengan Stik 1995. Sebenarnya kalau kita tengok, penulis-penulis dia membahagikan jenis kajian kes ni lebih kurang je. Cuma terma atau istilah yang digunakan tu berbeza. Okay, alright. Untuk yang pertama, okay, untuk yang lebih lanjut boleh rujuk ni lah, Baxter NZ 2008. Okay, kalau ikut semua ada 6. Okay, ada 6. Okay, kita pergi satu-satu. Yang pertama, jenis kajian kes. Pertama, explanatory. Maksudnya, okay, ini maksudnya saya, macam mana? Okay, jenis kajian kes menurut tujuan. Macam tu, menurut tujuan. Sebab dia ada 2 kejap lagi, saya akan terang tentang jenis kajian kes menurut tempoh masa. Okay, kalau mengikut tujuan,
ada yang jenis kajian kes untuk explain, untuk jawab pertanyaan. Contohnya ni, faktor-faktor penyebab penyakit skizo. Contoh. So kita nak apa, kita boleh agak tak apa contoh persoalan kajian untuk artikel ni? Hello, dengar tak? Boleh dengar. Teruskan. Okey. Okey. So kita boleh agak kalau menjawab pertanyaan ni, okey, faktor-faktor. So kita boleh agak mesti penyelidik ni nak tanya, okey, apa faktor-faktor macam tu. Kita lebih pada menjawab pertanyaan. Okey. Yang kedua, exploratory. Kita nak explore lah, kita nak teroka situasi tu. Contoh penerapan agama dalam modul psikospiritual dan kesannya terhadap kesihatan spiritual. Okey. Kita nak teroka intervensi yang diguna, rawatan yang diguna. Okey. Yang ketiga, deskriptif. Deskriptif ni bila kajian kes tu lebih kepada kita nak menggambarkan macam mana fenomena tu di dalam kehidupan sebenar. Macam mana, apa macam tu kita nak gambarkan. Contohnya, okey, ini contoh dia penggunaan teknik tafsiran formatif dalam subjek saja satu. Okey. Biasanya kajian kes dia akan letak dekat tajuk tu yang dia letak kajian kes, sebuah kajian kes macam tu. Dia tajuk panjang-panjang lepas tu sebuah kajian kes, contoh macam tu. Okay, and then multiple case studies, yang ni biasanya kita buat perbandingan lah. Dia nak contoh dia nak teroka beberapa sekolah rendah agama di negeri Selangor. Okay, so diorang kumpulkan sekolah-sekolah tu, diorang tengok merentasi kes tu, dia nak cuba lihat apa perbezaan, apa persamaan. Biasanya macam tu lah. Okay. Contohnya meneroka kaedah pengajaran guru cemerlang bahasa Melayu di negeri Sarawak. Satu kajian kes. Okay. Dia nak bandingkan. Contoh. Kolektif bersifat, okay, sebenarnya sama je lah dengan multiple. Okay. Intrinsic. Okay. Ni kita dah masuk state 1995. Intrinsik ni, okay, menyarankan agar penyelidik mempunyai minat intern dalam kes ini harus menggunakan pendekatan ini apabila berniat untuk lebih memahami kes tersebut. Okey, biasanya intrinsik ni dia lebih kepada kes yang unik. Dia macam kes yang unik, maksudnya jarang kes lain tak ada macam ni. Jadi dia nak teroka apa keunikan fenomena ni. Apa yang signifikannya daripada kes-kes lain. Macam tu. Itu kita panggil intrinsik lah. Kalau instrumental ni, dia lebih kepada penyelidik tu, dia ada satu, contoh dia ada satu teori. Dia ada satu teori ataupun dia ada satu teori, jadi dia gunakan kes tu untuk lagi, untuk menyokong teori dia. Macam tu. Right. Contohnya pengetahuan ibu bapa berkenaan pedofilia terhadap kanak-kanak. Right. Okay, itu kalau tadi jenis-jenis kajian mengikut tujuan. Ada yang untuk exploratory, ada explain, ada kolektif semua. Okay. Sekarang kita tengok mengikut tempoh masa. Okay. First, untuk single case, retrospektif. Okay, kalau kita retrospektif pun nama pun retro. Retrospektif ni maksudnya kajian kes tu dibuat gunakan data atau fenomena yang dah berlaku lah, yang dah lepas. Yang ni paling selalu. Okay, yang kedua snapshot study. Snapshot study ni maksudnya dia kaji dalam one particular period time saja. Maksudnya 1 week atau 1 day of a life person. Okay, 1 month of apa. Dia macam spesifik je dia punya kajian. Kes tu berlaku dalam satu spesifik masa je, satu rangka masa. Okay, diachronic ni maksudnya dia satu kajian kes tu dia change over time. Okay, dan ada juga orang panggil ni sebagai longitudinal study lah. Dia mengambil masa yang panjang biasanya kes tu berlaku. Okay, kemudian untuk multiple study, selalunya first nested study. Nested study ni maksudnya dia kes tu dia berlaku dalam time interval. Macam berperingkat macam tu. Okay, yang kedua parallel study. Parallel study ni adalah bila kes tu berlaku, nama pun parallel kan. Parallel tu maksudnya concurrently, memang sekali macam tu. Berlaku sekali macam tu. Dia multiple case, beberapa case, kita kaji beberapa case tapi beberapa case tu berlaku serentak macam tu.
Okey, yang sequential ni maksudnya berturut-turut lah. Kita kaji beberapa kes yang berlaku berturut-turut. Mula kes 1, lepas tu kes 2, lepas tu kes 3. Macam tu. Alright? Okey, seterusnya saya serahkan pada Syahira. Okay, sekarang kita bergerak kepada tujuan. So, mengikut tarifan yang diberikan oleh Nadia tadi, basically kajian kes ni kita nak tahu kenapa, bagaimana macam tu kan. So, tujuan ada 4. Yang pertama sekali ialah exploratory, iaitu kita nak menjejaki ataupun meneroka perkara yang belum diketahui ataupun yang baru dikenali. Dan yang kedua, kita tahu yang kajian kes ni adalah satu kajian kualitatif. So dia melibatkan bertujuan sebagai deskriptif, iaitu memberikan penjelasan yang lebih jelas tentang fenomena sosial. Seterusnya ialah eksperimen, iaitu untuk menguji hipotesis dalam sesetengah keadaan di mana macam kita dah tahu kajian kes tu. So untuk lebih mengetahui, dia boleh bertujuan sebagai menggunakan pendekatan eksperimen juga. Dan yang terakhir ialah eksplanatif, iaitu untuk menjelaskan konteks peristiwa dan dijalankan untuk menjawab pertanyaan mengapa dan bagaimana seperti tarifan yang diberi oleh Nadia tadi. Okay, Nadia next. Okey, fenomena tu dikaji secara mendalam. Okey, dalam persekitaran konteks itulah. Yang kedua, data dikumpulkan dengan pelbagai kaedah. Banyak boleh temu bual, boleh analisis dokumen. Okey, nanti kita cakap kat belakang yang tu. Yang ketiga, sama ada kita kaji satu kes atau beberapa. Okey, yang keempat, partikularistik. Maksudnya kita memang fokus, partikular, spesifik, satu tu je. Okey, kelima, deskriptif. Okay, pada akhir kajian sepatutnya penyidik mendapat info yang padat. Okay, yang keenam, heuristik. Okay, heuristik ni maksudnya kes yang dikaji tu dia memberi pencerahan pada pembaca mengenai fenomena yang dikaji tu. Dia heuristik ni kalau kita translate maksudnya penyelidik tu akan self discovery macam tu, akan dapat penemuan baru, makna baru, meluaskan pengalaman baca sebab dia kajian kes ni kebanyakan kita guna inductive reasoning, iaitu kita kaji spesifik kes, lepas tu kita keluarkan apa dia punya apa yang kita nak cari itulah, maksudnya daripada spesifik kita keluarkan general discovery macam tu. Okay, antara kelebihan dan kelemahan kajian kes. Okay, pertama, penilaian dan analisis kandungan dokumen dilakukan dalam konteks sebenarnya secara mendalam. Okay, ni antara kekuatan lah sebab kita memang kaji sesuatu tu secara mendalam. Konteks. Okay, kedua, memberikan data dan hasil yang menarik, boleh menemukan causal mechanism. Okey, disebabkan kita kajian kes ni kita kaji sesuatu tu secara spesifik. Jadi hasil data pun menariklah sebab kita kemungkinan akan menemui satu yang baru. Okey, boleh menemukan causal mechanism. Kalau saya tak silap, dalam kajian kuantitatif kita tak boleh pastikan causal relationship, betul tak doktor? Maksudnya maybe benda tu macam mana? Walaupun dia ada correlation, tak semestinya itu dia ada causal relationship, betul tak doktor? Tapi kalau untuk correlation tidak menunjukkan sebab akibat lah. Dia hanya hubungan je. Okey, terima kasih doktor. Jadi tapi kalau untuk kajian kes ni kita boleh menemukan causal mechanism sebab kita memang cari betul-betul, kita memang tanya betul, kita memang selidik betul-betul. Kita nak cari apa causal mechanism kat situ. Okay, ketiga, mendorong penyelidik untuk berfikir dari sudut pandang yang berbeza lah sebab mungkin kita tak pernah jumpa pun benda macam tu. Contoh macam COVID-19, contoh macam tu. Okay, sesuai dengan pelbagai jenis persoalan kajian persekitaran, bantu pengkaji bangunkan teori baru. Okay, sebab mungkin benda tu lain daripada lain.
penggunaan pelbagai sumber data untuk tingkatkan triangulasi dapatan. Okay, nanti kita bincangkan kesahan dan kepercayaan lah. Okay. Tapi ada juga penulis yang mengkritik tentang kajian kes. Didakwa tidak kukuh bukti yang sama, cenderung pada pandangan tertentu, boleh beri kesan pada hala tuju penemuan. Okay, bilangan subjek yang kecil pun menjadi persoalan juga sebab bila kajian kes ni kita tahu konteks ataupun sampel yang kita ambil pun sedikit dan spesifik. Jadi tak boleh nak hasilkan satu generalisasi yang saintifik macam tu. Sebab mungkin benda tu hanya aplikasi untuk kes tu sahaja macam tu. Okay, yang ketiga memakan masa. Kebanyakan kajian kes makan masa lah. Okay, keempat kesahihan populasi yang lemah. Okay, sebab kita kumpul data daripada individu yang terlibat tu je. Macam tu. Lagi satu keterangan responden sukar untuk disahkan. Okay, bila kita kumpul, contoh kita nak kaji tentang kajian kes sesama burung. Okay, sesama burung dah lama dah berlaku tapi kita nak buat kajian kes contoh. So orang kita nak temu bual pesakit-pesakit yang pernah ke sesama burung. Tentang diorang pun macam tak ingat contoh macam tu ya. Tak berapa dah sama-sama. Jadi tak menghasilkan yang tepat lah. Okay, bias penyelidik tidak memilih sumber data secara objektif. Right? Okay, seterusnya Shandra. Okay, so kita beralih kepada cara kajian kes dilakukan. So kita ada kat sini ada 6 elemen. Yang pertama merancang. Lepas tu kita akan mengembangkan alat atau instrumen. Seterusnya mengenal pasti data. Dan setelah itu akan data dikumpulkan dan dianalisis dan menyebarkan penemuan. So untuk merancang ni basically adalah dia melibatkan tujuan dan rasional untuk menjalankan kajian kes, iaitu melibatkan persoalan kajian lah. So dalam elemen pertama iaitu merancang, pengkaji akan mengenal pasti siapa yang terlibat, iaitu sampel dia, and then mengeluarkan idea tentang topik kajian kes yang ingin dikaji, itu persoalan kajian lah. Dan seterusnya ketahui jenis dan mengapa kes itu ingin dikaji, dan kenal pasti maklumat yang diperlukan dan sumber maklumat yang perlu didapati, dan seterusnya menentukan sampel. So lepas tu kita bergerak kepada itu second element, iaitu mengembangkan alat instrumen. Pertama sekali kajian dan protokol wawancara ataupun kaedah temu bual yang digunakan dalam kajian kes itu peraturan yang memandu kepada pentadbiran dalam pelaksanaan wawancara atau soal sidik tersebut. Macam kita kena tengoklah berdasarkan etika, kena pastikan etika yang dilakukan semasa temu bual tersebut dilakukan. Seterusnya memastikan keberkesanan dan tahap konsistensi wawancara atau kajian yang dilakukan. Dan sebenarnya soalan yang diajukan dalam atau masalah adalah mengandungi elemen untuk dieksplorasi dan juga termasuk kebenaran maklumat responden. Sebab basically kita tak boleh, kita kena dapatkan kebenaran daripada responden, sebab kalau itu satu macam diorang punya privacy lah, kalau kita tak dapat kebenaran untuk tu, diorang tak boleh dijadikan sebagai sampel. Okay, dan seterusnya terjemahkan panduan ke dalam bahasa tempatan jika sukar difahami. Contohnya macam kalau kita buat kajian di negeri yang mempunyai dialek kan. So kita kena translate lah kepada bahasa yang lebih mudah difahami supaya instrumen yang digunakan bersesuaian. Lepas tu yang ketiga adalah pengenalpastian data. Okay, melalui pengenalpastian data, pengkaji hendaklah mengenal pasti teknik pengumpulan data. Nanti akan diterangkan kat bawah. And then item pengumpulan data dan instrumen serta amalan dalam penggunaan instrumen, itu etika lah, etika semasa instrumen dijalankan. Okay, seterusnya adalah pengumpulan data. Pengkaji hendaklah mengatur temu bual atau soal sidik dengan responden, iaitu kena bersesuaian dengan masa responden. Lepas tu sebelum memulakan temu bual tersebut, pengkaji hendaklah menjelaskan tujuan kenapa diorang ni semua dipilih untuk berada dalam kajian pengkaji ini. Seterusnya mencari maklumat kelulusan setiap responden masing-masing yang didokumentasikan secara bertulis atau lisan. Maksudnya kita nak cakap yang sampel ni betul-betul terlibat dalam kajian yang kita lakukan. Maksudnya contohnya macam kajian tu telah
kes tu telah berlaku. Jadi macam kita akan mengkaji mereka kerana mereka merupakan individu yang terlibat dalam kes yang telah berlaku lah. Dan semua data dikumpul dengan kebenaran daripada responden. Okey, kita seterusnya kepada analisis data, iaitu yang pertama sekali hendaklah meninjau semua dokumen atau data yang relevan. Sebab selain temu bual, kita juga boleh meninjau seperti diary, dokumen-dokumen yang berkaitan macam tu lah. Tak semestinya secara temu bual sahaja. Dan selain itu, hasil temu bual juga dianalisis dengan teliti. Maksudnya kita kena kodkan dan transkripkan untuk dianalisis. Okay. Dan yang elemen terakhir adalah sebarkan penemuan, iaitu pengkaji hendaklah menulis laporan yang merangkumi langkah kajian seperti permasalahan kajian, persoalan, metodologi, kaedah pengumpulan data dan analisis data. Selepas tu pengkaji boleh membuat kesimpulan dan juga memberi cadangan untuk penambahbaikan untuk kajian yang akan datang. Dan akhir sekali hendaklah pengkaji digalakkan untuk meminta maklum balas ataupun komen berkenaan kajian tersebut. Okay, sekarang kita tengok untuk penulisan objektif kajian kes. Sama macam yang lain, mestilah dibina berdasarkan penyataan masalah dan mempunyai hasrat atau tujuan utama. Dan untuk kajian kes ni dia lebih spesifik untuk menggambarkan paradigma kaedah penyelidikan. Kita menggunakan perkataan meneroka, mengkaji, menilik dan mengenal pasti. Sebab dia tak macam kajian tindakan atau eksperimen, sebab dia lebih kepada kita sama ada pengkaji berada dalam fenomena tersebut ataupun ataupun hanya untuk perbandingan seperti kajian kes kolektif. Okay, contoh objektif yang kita boleh tengok adalah mengenal pasti komponen utama dalam sistem pengajaran dan pembelajaran matematik. Okay, kat sini kita nampak mengenal pasti. Mengenal pasti adalah salah satu kata kunci yang kita boleh nampak itu adalah kajian kes. Dan kita punya fenomena adalah sistem pengajaran, komponen utama dalam sistem pengajaran dan pembelajaran matematik. Okay, next then. Okay, seterusnya kepada teknik persampling kajian kes. Okay, first kali pengkaji hendaklah mengenal pasti tapak atau individu dan mendapatkan akses atau kebenaran. Dan persampling untuk kajian kes adalah persampling yang bertujuan, iaitu pengkaji sendiri yang menetapkan kriteria atau ciri tertentu yang perlu ada pada sampel. Okay. Untuk saiz sampel pula, macam yang Dian dah terangkan sebelum ni, dia kecil, iaitu individu atau kumpulan kecil ataupun organisasi. Okay. Sekarang kita tengok untuk instrumen. Okay. Basically untuk kajian kes memang dia lebih kepada temu bual ataupun kita mengkaji dokumen-dokumen yang berkaitan seperti diary, memo dan berkaitan, ataupun kita boleh juga melalui pemerhatian. Maksudnya pengkaji akan berada dalam kawasan tu untuk melihat situasi fenomena yang dikaji. Okay, next. Okay, seterusnya kita tengok untuk cara analisis data. So, okay, pertama sekali pengkaji tersebut mestilah mempunyai kemahiran menyusun, menganalisis dan mentafsirkan data untuk mempersembahkan hasil kajian. Dan data yang dikumpul tu entahlah disusun secara kronikal dan mengikut rujukan sumber data. Lepas tu pengkaji hendaklah menginterpretasi dan memetakan penerangan yang ditunjukkan oleh data yang dikumpul dan ditulis secara naratif sebab data yang dikumpul ini sebab kaedah kualitatif kan, so ini perlu ditulis dalam keadaan ditulis secara naratif. Okay. Seterusnya tafsiran yang jelas dan bermakna perlulah mempunyai analisis data yang sangat terperinci sebab
untuk kajian kes ataupun etno dia lebih kepada pemerhatian. So kalau pengkaji tidak menulis dalam description yang mempunyai perbincangan yang membolehkan pembaca memahami sesuatu konteks tersebut, ia akan menyukarkan pembaca untuk mengetahui sesuatu fenomena yang dikaji. Dan untuk kajian macam kalau pengkaji menggunakan kajian kes kolektif, pertama sekali analisis data hendaklah dibuat secara komponen sebelum dibandingkan antara kes-kes yang antara satu kes dengan satu kes. Dan perhatian perlu diberi kepada variasi dalam setiap kes dan di mana berkenaan hubungan antara sebab-sebab yang berbeza, kesan dan hasil perlu ditekankan, dan seterusnya data perlu dianjurkan dan diikutkan macam yang saya cakapkan tadi dalam semasa yang kita menggunakan instrumen membual untuk membolehkan isu-isu utama sama ada hasil kajian literatur atau daripada set data mudah diambil untuk ke peringkat seterusnya. Dan setelah pengumpulan data dibuat tersebut, kita menggunakan data kemudian lagi sistematik untuk dianalisis menggunakan software data kualitatif seperti contohnya software NVivo. Okey, seterusnya semasa untuk melaporkan penemuan, iaitu elemen yang terakhir sekali adalah penting untuk menyediakan maklumat kontekstual yang cukup kepada pembaca untuk memahami proses yang telah diikuti. Inilah yang saya tekankan tadi supaya pengkaji menggambarkan maklumat kontekstual yang cukup supaya pembaca tidak akan rasa macam tak faham apa yang berlaku ataupun sukar untuk memahami. Maksudnya daripada tinjauan literatur hinggalah ke perbincangan mestilah berkaitan dan mencukupi maklumat kontekstual. Dan akhir sekali dalam satu kajian kes kolektif, penyelidik boleh memilih untuk membentangkan penemuan daripada kes-kes individu secara berasingan, iaitu mengikut komponen sebelum mencantumkan keseluruhan kes untuk dibuat pembandingan. Okay, alright. Terima kasih Sheila. Okay, sekarang kita masuk pada kesahan dan kepercayaan, which is paling penting. Okay. Jadi untuk kalau kajian kuantitatif, kesahan dan kepercayaan dia kita dah belajar lah, senang. Tapi untuk kualitatif ni, sebab data tu memang bergantung pada penyelidik. Okay. Pertama, persoalan kajian kes ditulis dengan jelas. Yang ni bare minimum lah. Persoalan kajian kes ditulis dengan jelas. Mereka bentuk kajian kes sesuai untuk persoalan kajian, strategi pengambilan sampel sesuai. Dia kena pastikan sesemua ni bagus dulu lah. Okay. Baru kita masuk pada kesahan. Okay, jadi menurut Guba and Lincoln 1985, okay, istilah validity dan reliability tu selalunya kita guna untuk kajian-kajian kuantitatif. Okay, so jadi untuk kajian kualitatif, istilah yang lebih bertepatan dengan paradigma kajian kualitatif ni adalah seperti credibility, transferability, dependability, conformability. So keempat-empat ciri ni kita sebut sebagai trustworthiness. Saya rasa kawan-kawan semua dah tahu rasanya sebab kita buat tesis, kita kena buat tesis tu kan. Kalau perasan tesis tu dia guna pakai konsep trustworthiness ni. Okay, tapi tak apa kita tengok. Okay, jadi ikut pemahaman saya lah. Untuk satu kajian kualitatif tu, nak capai kesahan dan kepercayaan tinggi, dia kena capai empat-empat ciri ni. Iaitu credibility, ataupun kebolehpindahan, kebolehsandaran, kebolesahan. Okay, kita pergi satu persatu. Okay, credibility ni, ciri credibility ni maksudnya kesahan dalaman. Okay, adakah yang instrumen ataupun macam contoh yang temu bual, protokol temu bual contohnya, betul-betul menggambarkan secara tepat dan benar tentang fenomena yang dia nak kaji tu. Adakah soalan-soalan tu betul-betul menggambarkan contoh yang tu. Okay, kebolehpindahan. Okay, ciri kebolehpindahan ni maksudnya
dia lebih kurang konsep dengan generalisasi. Okey. Yang ketiga, kebolehsandaran merujuk kepada kebolehpercayaan dapatan menjangkaui masa. Maksudnya kita maksudnya instrumen atau kaedah yang digunakan tu valid tak kalau kita nak guna untuk kajian kes yang lebih kurang sama. Macam tu. Okay, kebolehsahan dia merujuk kepada pengalaman peserta kajian dan bukan dipengaruhi oleh bias maupun agenda pengkaji. Okey. Jadi untuk capai empat-empat ciri-ciri trustworthiness ni, okey, sebelah dia tu adalah antara kaedah yang boleh penyelidik guna. Antaranya triangulasi, semakan peserta, pemeriksaan rakan sekerja. Ni translation lah untuk member check, peer review, iterator reliability, audit trail, prolonged research, thick description, reflexivity of the researcher. Biasanya artikel biasa yang artikel kita jumpa, biasanya dia akan guna triangulasi. Triangulasi ni maksudnya, okay, nama pun triangulasi. Triangulasi maksudnya tiga. Okay, triangulasi ni maksudnya, okay, you kumpul data, contoh you kumpul data guna temu bual, pemerhatian dengan apa lagi satu bagi contoh sekejap. Temu bual, pemerhatian dengan analisis dokumen. Okay, you dapat data daripada tiga kaedah ni. Jadi triangulasi maksudnya you bandingkan tiga-tiga data tadi tu. Tiga data daripada tiga sources tadi tu. Okay, you tengok itu triangulasi. Okay, semakan peserta maksudnya, okay, contoh kita temu bual pesakit COVID contoh. Okay, lepas kita dah interpret, dah keluarkan tema apa semua, kita kena minta balik kita punya peserta tu untuk check balik selari tak dengan apa yang dia nak cuba sampaikan kepada kita. Okay, pemeriksaan rakan sekerja ni peer review kita lantik orang yang ni lah lebih orang yang berkelayakan untuk check kita punya dapatan kita semua. Okay, sama juga dengan persetujuan pakar, ada orang yang check. Jejak audit maksudnya kronologi. Kronologi contoh kita start kajian kes daripada 2016. Okay, hari pertama kita catat semua kronologi kita. Hari kita hantar temu bual, hari kita buat pemerhatian, hari kita record ni, hari kita record semua kita punya kronologi kajian tu. So nanti senang ada orang yang boleh check apa yang kita dah buat macam tu. Okay, prolonged research. Okay, huraian padat. Huraian padat ni maksudnya daripada pengkaji sendiri lah. Okay, huraian dia. Dan terakhir reflexivity penyelidik. Maksudnya walaupun kajian kes tu kita tak boleh lah, maksudnya walaupun kita tak nak kacau kajian kes tu punya dapatan, tapi reflexivity ni maksudnya penyelidik still kena masukkan pengetahuan penyelidik dan pemahaman penyelidik untuk bantu lagi kayakan maklumat daripada dapatan tersebut. Okay. Right, so kita sekarang dah habis semua, kita tengok contoh. Okay, ni contoh aliran pelaksanaan kajian kes lah. Mula kita tengok tu jawab masalah. Okay, kita tengok apa signifikan sangat masalah kajian ni sampai kita nak buat kajian kes. Okay, lepas tu baru kita tentukan paradigma kajian, timbulkan persoalan kajian. Okay, baru kita pilih konteks atau kita panggil sampel, lokasi. Okay, and then kita start buat kaedah pengumpulan data. Okay, kita jalankan kajian rintis. Okay, untuk nak tengok ada penambahbaikan tak instrumen kita ni. Temu bual kita perlu tambah baik tak? Contoh. Okay, lepas tu pengumpulan data. Okay, start kumpul data beberapa kaedah temu bual ke, pemerhatian ke, dokumen ke. And then kita analisis. Lepas tu baru buat proses kesanan kepercayaan yang tadi. And then baru buat laporan. Okay. Okay, sekarang kita tengok contoh artikel kajian kes. Okay, nampak tak? Alright, ini adalah sebuah kajian kes meneroka kaedah pengajaran guru cemerlang bahasa Melayu di Negeri Sarawak. Satu kajian kes. Okay. Jadi, yang ni saya saja tinggalkan tempat kosong untuk rakan-rakan isi.
Okay. Senang je sebab semua yang isi-isi dalam ni semua dah ada kat abstract. Okay, contohnya objektif kajian kes. Kajian ini bertujuan untuk meneroka kaedah pengajaran guru cemerlang Bahasa Melayu di Negeri Sarawak. Okay, fenomena. Apa fenomena kajian kes ni? Kaedah pengajaran contoh. Konteks apa? Konteks ialah guru cemerlang Bahasa Melayu. And then kaedah kajian kualitatif. Jenis persampling, dia dah tulis kat sini, kaedah, secara rawat bertujuan. Okay, yang ni rakan-rakan boleh baca dan isilah. Reka bentuk kajian diguna apa tu membuat kajian kes, multiple embedded. Instrumen, temu bual, analisis dokumen, pemerhatian. Prosedur kepercayaan dan guna triangulasi. Okay, right, itu saja. Ada apa-apa soalan? Ada kat sini lagi ke kawan-kawan? Ada. Okey, satu pembentangan yang komprehensif. Saya ucapkan terima kasih kepada ahli kumpulan ya. Jadi mungkin ada sebarang soalan tak daripada rakan-rakan ahli tentang kajian kes ni? Ya, boleh lontar apa saja soalan. Ya, jangan risaulah kata soalan ni tak relevan ke apa ke. Whatever comes to your mind, just ask the question, kita boleh bincang. Silakan. Ada tak apa-apa persoalan ataupun mungkin bila you dengar pembentangan tentang kajian kes ni kan? Dan mungkin ada ahli kumpulan lain yang dah bentang. So mungkin you boleh juga buat kesimpulan. Apa sebenarnya beza utama antara reka bentuk yang kumpulan you dah bentang dengan kajian kes? Okay, silakan, sila. Cut, ada soalan Cut? Syaril? Amirul? Mana semua orang pergi ni? Azhar, ada soalan tak? Lagi kat sini. Okay, jadi tujuan sebenar kalau kita tengok kan, apa dia tujuan sebenar kita buat kajian kes ni? Eksploratasi, doktor. Kita nak explore lebih mendalam. Kita nak explore sesuatu perkara. Lagi? Mendalami, mencari maksud-maksud ataupun faktor yang baru mungkin. Contohnya kalau kita guna teori kita guna satu teori yang universal, tapi kita nak pastikan sama ada teori tu masih diaplikasi kepada satu etnik ataupun kelompok tak. Kita try. Dia macam eksperimen lah yang kita nak tengok. Kita tengok buat kajian kes tak tepati pun. Maksudnya kriteria sebarang teori tu macam tak sesuai, walaupun dia katanya teori itu universal, tapi bila kita buat kajian kes terhadap satu kelompok ataupun etnik, dia tak pakai pun, tak menggunakan, tak berdasarkan teori itu. So kita boleh inquiry lah tentang ke-universalan teori tersebut. Itu saya rasa saya pernah dengar kajian tentang baik, so itu maknanya antara perspektif yang penyelidik buatlah bila dia memilih sesuatu kes. Cuma mungkin yang penting untuk kita bear in mind, bila kita buat kajian kes ni, we are not trying to impose something onto the population ataupun onto the sample of kita punya research. Berbeza dengan eksperimen. Ingat, eksperimen kita ada satu apa dia? Kontrol. Kita perkenalkan apa namanya tu? Intervensi ataupun intervention. Tetapi dalam kajian kes, boleh tak kita buat intervention kepada kes tersebut, satu grup? Tak untuk boleh. melihat keberkesanan. Kita lebih pada pemerhatian saja. Yes. Kalau kita nak tengok kesan kepada intervensi ataupun whatever yang kita develop dalam kajian kita, sama ada mungkin idea ke, approach ke, ataupun mungkin machine ataupun apa-apa juga tangible product, dia lebih kepada
perspektif ataupun reka bentuk eksperimen lah sebab kita nak melihat keberkesanan kan. Tetapi dalam kajian kes ni kita hanya nak memahami the phenomenon. Sesuatu yang telah berlaku, sesuatu yang sedia ada as is di dalam satu kelompok responden yang kita buat kajian tu. We are not trying to change anything, rather we are just trying to understand why dia terjadi macam tu and how it happened. Tetapi of course itu secara umum lah, dan of course kalau kita you all boleh rujuk balik pada slide yang kumpulan Nadia rakan tadi, Nadia dengan siapa tadi ya? Syahira. Syahira, okey. Nadia Syahira buat tadi tu, you all cuba tengok apa dia ciri-ciri di dalam kajian kes. Yang pertama, dia mesti ada boundary. Maksudnya dia ada satu kes yang khusus, ya, satu kes yang khusus. Macam tadilah contoh kita ambil COVID-19 kan. So kita nak mengkaji bagaimana apa dia mungkin kesan psikologi kepada mereka yang terkena COVID-19. So siapa dia antara mereka yang menjadi sampel kita? Orang yang pernah kena COVID-19. Of course mereka yang pernah kena COVID-19. Atau mungkin juga kita nak tengok macam mana kesan psikologi kepada frontliners. Of course kita akan cari frontliners lah yang maksudnya dia sangat kes tu sangat khusus dan ada ciri-ciri kenapa kita memilih mereka sebagai responden kita, kerana kita nak memahami bagaimana dan kenapa, ya, dan mungkin adalah soalan what dan sebagainya yang kecil-kecil, tetapi berkebiasaannya dia dalam kualitatif. Ingat kelas saya sebab kajian kes ni falls under kualitatif kan. So dalam kualitatif persoalan kajian lebih kepada apa dia? Bukan what, tetapi lebih kepada how and why. Sebab kita go in depth kan, kita boleh menceritakan secara inside out. Okay. So antara ciri utama kajian kes, yang pertama dia mesti ada boundary. Maksudnya ada ciri-ciri grup yang tertentu yang khusus. Yang kedua dia mesti melibatkan pengumpulan data daripada sumber-sumber yang berbagai. Triangulation lah. So kalau katalah kita buat kajian kes, kita claim kajian kita sebagai kajian kes, katalah melibatkan mungkin 10 orang pelajar pendidikan khas contoh, pelajar-pelajar autisma contohnya. So kita dah cari dah 10 pelajar ni ataupun mungkin 5 pelajar autism. Tetapi bila kita tulis dalam metodologi kita, pengumpulan datanya hanyalah apa dia? Pemerhatian sahaja. Kita duduk perhati je dia. Cukup tak ciri-ciri kajian kes? Jadi apa agaknya selain daripada pemerhatian, apa agaknya lagi sumber pengumpulan data yang you all boleh buat bila kita buat kajian kes? Temu bual kan? Lagi? Dokumen tentang autistik. Kita nak tengok mungkin dokumen dan ingat tak saya cerita dulu beberapa jenis triangulasi. Saya pernah cerita dekat kumpulan ni tak? Ke saya cerita dekat kumpulan eksekutif? Saya tak ingat. Okey. Dalam triangulasi dia ada beberapa ciri lah sebab kelas kita concurrent. Ya, dengan eksekutif pun dia orang dah habis bentang dah baru ni. Walaupun dia orang start lebih lambat. Okey, itu saya mix up sikit. Okey. So dalam triangulasi dia ada beberapa jenis lah. Pertama, triangulasi dari sudut data. Maksudnya memang macam perkataan asalnya triangulasi. Sebenarnya kalau kita baca pada awal lah macam mana triangulasi ini diperkenalkan, dia katakan bahawa untuk mencapai triangulasi, seseorang penyelidik hendaklah mempunyai sekurang-kurangnya 3 sumber ataupun 3 data collection process. Contohnya mesti ada apa dia? Observation, ada interview, mungkin dokumen analisis. Tetapi over the years, apabila kita melihat kepada buku-buku rujukan yang menceritakan tentang triangulasi, dia bukan hanya rigid kepada 3. As long as dia maknanya multiple sources lah. Ya, kalau kita ada 4 boleh tak? Okey, tak ada masalah. Lagi banyak lagi bagus kan? So yang pertama triangulasi dari sudut sumber data. Ya, maknanya data collection method kita. Kita jangan hanya bergantung pada observation sahaja, bukan hanya bergantung kepada temu bual sahaja atau bergantung kepada mungkin dokumen-dokumen yang boleh kita refer sahaja. Itu yang pertama. Jenis yang kedua di dalam triangulasi, aspeknya ialah apa dia kelas?
Responden. Maksudnya maknanya daripada perspektif tu. Kita boleh, macam katalah kita nak mengkaji tentang pelajar autism kan. Pelajar ni mungkin bila kita bawa datang, mereka ni susah sikit nak, kan autistic children ni kan dia macam tak ada eye contact kan. Susah untuk buat kata perhubungan interpersonal. Jadi mungkin antara data collection sesuai untuk kelompok macam ni kita gunakan observation sebab kita nak melihat bagaimana mungkin kita nak tengok tentang interaksi interpersonal pelajar autism ke, ataupun macam mana pelajar autism ni cuba untuk solve problem dalam matematik. Itu bergantung kepada objektif kajian kita yang khusus lah kan. Okay, selain daripada sumber kita tengok pada kita punya responden, siapa lagi yang boleh kita collect data? Dengan siapa lagi kita boleh bertanya untuk dapat jawapan? Ya? Caregiver, ya? Parents dia ke ataupun caregiver dia lah siapa yang ni. Ataupun mungkin kepada guru-guru dia. So itu juga adalah sebahagian daripada triangulasi. Ya? Okey, lagi triangulasi dari sudut masa. Masa kan? Okey. Kenapa triangulasi dari sudut aspek masa ni boleh meningkatkan trustworthiness? Lagi lama mungkin lagi tinggilah level trustworthiness dia. Maksudnya mungkin lagi lama tetapi mungkin lebih tepat sikit lagi Nadia, makin kerap kita collect data over the time. Maksudnya kita tak buat observation tu sekali je. Kan kita kena rancang dia. Okey, ingat tak dulu kelas ni bentang tentang kajian, kita dah bentang tentang survey. Belum lagi. Saya dah tertukar. Survey belum lagi. Okey. Dia ada time series, ada cross sectional dan sebagainya kan. Tapi mungkin kalau kita patah balik pada eksperimen dulu, ingat tak dalam eksperimen pun ada macam siri masa kan? Time series. Time series. Tapi itu time series dari sudut eksperimen lah, dia nak melihat perkembangan progresif dia punya dari satu point of time to another. Tapi dalam kajian kes juga, antara ciri-ciri yang meningkatkan kesahan ataupun trustworthiness bagi data-data dalam kajian kes ialah triangulasi dari sudut masa. Maksudnya, kita interview tidak hanya sekali sahaja. Kan? Apa dia, bila kita boleh ataupun kita boleh stop kita punya data collection? Bila dah rasa tepu maklumat tu. Apabila data itu telah saturated. Okay, so ingat kita ada istilah triangulation, kita ada istilah saturated ataupun saturation of data. Okay, dan satu lagi jenis triangulasi apa dia kelas? Kita ada masa, sumber data, data collection method. Kita ada dari segi researchers. Maksudnya kalau katalah tapi yang ni kadang-kadang kalau kita buat kajian secara solo kita mungkin tak menggunakan triangulasi cara ni lah ya. Kadang-kadang kalau dalam projek lah, geran-geran dan sebagainya kita ada ramai researchers, kita boleh juga memperkenalkan triangulasi dari sudut kepelbagaian ataupun beberapa researchers pergi interview ataupun buat observation kepada subjek yang sama. Macam hari ni saya pergi, esok Nadia pergi. Tu mungkin minggu depan Syaril pula pergi. Lepas tu Azhar pula pergi. So kita berempat ni, kita dapat data, lepas tu kita buat apa? Kita akan compare and contrast lah data kita. Sebab apa? Sebab we are dealing with human kan? Subjek kita adalah manusia. Jadi kadang-kadang kita ada faktor-faktor chemistry yang tak boleh kita nak explain secara saintifik. Ataupun secara orang kata apa secara jelasnya. Sometimes kita jumpa dengan orang ni, jumpa 10 minit je kita boleh ngam, betul tak? Tapi dengan orang ni, tengok je, tak boleh lah kan? Maksudnya kita tak ada apa-apa, cuma kita tak ada chemistry tu tak terbina. Jadi apabila kita ada perbezaan dari sudut researchers, which is one of the type of triangulation, berkemungkinan kita akan mendapat data yang lebih menyeluruh. Banyak. Yang banyak. Mungkin orang ni subjek kajian selesa bercerita dengan penyelidik A. Mungkin dengan penyelidik B, cara penyelidik B tanya macam tak berapa friendly. Jadi dia pun tend to orang kata preserve
himself or herself kan. Dia rasa macam tak nak open sangat. Okay. So itu antara ciri-ciri di dalam kajian kes. Dia mesti ada satu boundary, mesti ada ciri-ciri khusus kenapa kita memilih grup itu. Dan yang kedua mesti ada triangulasi dari sudut pengumpulan datanya, dari sudut sumber datanya, dari sudut masa, mungkin dari sudut researcher. Tetapi tidaklah bermaksud kita perlu comply kepada kesemua ciri jenis-jenis triangulasi ni. Boleh kita pilih dari sudut kepelbagaian sumber data pun sudah memadailah bagi kita pendidik untuk peringkat master sini ya. Okay. Dan of course kita mesti ingat bahawa di dalam kajian kes bermaksud kita hanya nak memahami fenomena saja. We are not trying to change things, we just want to know why it happened that way and how it comes to this level, current level yang telah kita buat kajian tu tadi. Right? Okay, so apa lagi soalan? Saya rasa apa yang telah dibentangkan oleh Syaira dengan Nadia tadi jelaslah tentang macam mana langkah-langkah untuk kita melaksanakan kajian, dan saya rasa antara kesemua kajian ini tak kiralah kita bercakap tentang kajian kuanti ke, kajian kuali ke, prosesnya adalah lebih kurang sama dari sudut prosedur dia ataupun langkah-langkah dia. Ya, di mana kita mulakan dengan apa kelas? Apa dia langkah utama kita melaksanakan kajian kelas? Tinjau masalah. Kita mesti menyediakan ataupun kita kena ada dulu problem statement kita dulu. Masalah kajian kita terlebih dahulu. But of course, indirectly kita sebenarnya kena apa? Kita kena baca terlebih dahulu kan? Kerana daripada pembacaan lah baru kita nampak apa masalah dia gap dia, apa dia masalah dia, apa yang kurang. Therefore yang kurang itulah cuba kita selesaikan dalam satu tempoh masa yang terhad sebagai seorang penyelidik di peringkat sarjana. Alright? Okay, any more question? Okay, satu lagi saya rasa you all juga perlu tengoklah juga kepada kejap hidung saya hari ni tak apa ni. You all kena tengok juga dari sudut jenis-jenis kajian kes. Macam tadilah, macam Nadia cakap tadi. Nadia boleh tak tunjuk balik slide tu, sebab saya rasa saya nak tambah sikit saja tentang jenis yang ada multiple embedded single case apa semua tu. Okay. Jadi apa kat mana jenis yang kotak-kotak tu. Okey, jap. Yang ada single, yang ada embedded. Ini ambil pada Yin kan? Okey. Okey, baik kelas Cuba you all tengok ni. Dalam kajian kes kita ada dia punya design dah, sub-sub design sama macam di dalam apa nama ni eksperimen Sekejap. Okay, so di dalam kajian kes, seperti dalam eksperimen kita ada jenis-jenis type-type dia kan. Di dalam kajian kes pun sama. So cuba tengok pada kotak yang pertama di sebelah kiri atas tu, kita ada single case design. Dan di sebelah kanan dia ada multiple case design. Okay. Dan di bawah pula dia ada embedded, single embedded dan multiple embedded. So apa sebenarnya yang membezakan bila masa satu kajian itu jadi single case, bila masa dia jadi embedded, bila masa dia jadi multiple case? Apa dia kata kunci kat sini? Bilangan interviewer. Bilangan interviewer, no. Konteks dia banyak. Konteks banyak. Dengan dia punya itulah topik dia embedded tu kan, guna analisis 1, analisis 2, analisis 3. Okey. Yang pertama ialah case Case, kumpulan-kumpulan. Case ni maksudnya kumpulan lah. Katalah di dalam single case saya hanya mengkaji, kita ambil contoh tadi kan, pelajar pendidikan khas di satu sekolah Jalan Reko contohnya, 5 orang, dan 5 orang ini adalah sebagai satu kes. Satu kes. So dia jadi single case tadi. Maksudnya apabila saya membuat penganalisisan data, saya combinekan dapatan daripada ke-5 subjek itu tadi dan saya anggap dia sebagai satu unit of analysis.
So kata kunci dia sini kat sini ialah kelas unit of analysis. Apa maksud unit of analysis? Apa dia Nadia? Maksudnya kita kaji, maksudnya dia represent, tak tahu. Takut salah. Okay. Unit analysis maksudnya kita anggap kata 5 orang, kalau kita kata dia adalah satu unit of analysis, bermakna dapatan daripada kelima-lima ini menyumbang kepada satu kes, iaitu kes pelajar autisma di sekolah Jalan Reko. Maknanya tak kiralah dapatan daripada pelajar A, pelajar B, pelajar C, pelajar D, pelajar E, whatever comes from them adalah mewakili grup itu. But, cuba tengok multiple case design. Multiple case design, dia ada kes-kes yang berbeza. Betul tak? Dia ada kes-kes yang berbeza. Boleh jadi, kalau kata kita buat analogi, katalah saya ambil satu yang single tu sekolah Jalan Reko. Kalau multiple case, saya ambil 5 orang sekolah Jalan Reko, ataupun mungkin seorang sekolah Jalan Reko, seorang sekolah dekat KS, seorang sekolah, maknanya daripada 4 sekolah ataupun 5 sekolah, bergantunglah, walaupun dia buat 4 kat situ, tidaklah semestinya kita kena 4 kan. Mungkin multiple case maksudnya, di Jalan Reko saya anggap sebagai satu unit of analysis, satu grup. Di sekolah Serdang, satu grup. Sekolah Bukit Jalil, satu grup. Sekolah apa dia lagi? Bandar Baru Bangi, satu grup. So saya ada berapa? Saya ada 4 grup. 4 kes. Dan keempat-empat kes itu, dia tidak represent each other. Dia hanya represent grup dia sahaja. So apabila kita menganggap dia adalah 4 kes yang berbeza, therefore mereka adalah 4 unit of analysis. We have 4 units of analysis berbanding kita ada 1 unit of analysis bagi kajian single case. Nampak tak? Boleh faham Okay. And then, cuba tengok embedded. Embedded pula, dia boleh jadi dalam satu konteks. Katalah tadi dekat sekolah Jalan Reko, tadi saya ada 5 pelajar, betul tak? Dan kalau saya analisis mereka sebagai satu unit of analysis, saya hanya ada satu set of data yang mencerminkan grup pelajar pendidikan khas di sekolah Jalan Reko, betul? Betul. Okay. Tetapi bagi embedded, datang pula nyamuk ni. Okay, bagi embedded, dapat pun. Bagi embedded, sebaliknya, dia satu kes di sekolah Jalan Reko, tetapi saya analisis dia seorang demi seorang. Jadi, jadilah dia embedded case tadi. Dah nampak tak? Maksudnya, pelajar A, satu unit of analysis. Satu cerita tentang pelajar A. Pelajar B, satu cerita tentang pelajar B. Dan saya boleh buat perbandingan antara pelajar A dengan pelajar B. Sebab saya menganggap dia adalah unit of analysis yang berbeza, entity yang berbeza. Walaupun dia duduk dalam satu kes yang sama, maknanya di sekolah Jalan Reko, tetapi saya pecahkan mereka kepada 5 entity yang berbeza. Kerana saya pasti kelima-lima pelajar ini ada perbezaan dia. Boleh nampak tak perbezaan dengan single case tadi? Ya, boleh jadi pelajar tadi kalau saya, maknanya bila saya beranalisis, saya menganggap mereka satu grup sahaja, maka dia jadilah single case. Tapi kalau saya menganalisis mereka secara individu, so at the end saya ada berapa case kelas? Saya ada 5 case, betul tak? 5 kes yang berbeza, tetapi dia datang daripada satu konteks sahaja, itu sekolah Jalan Reko. So dia jadilah embedded. Okay? Okay. Alright. So dalam yang kanan tu pula macam mana? Kita ada multiple case, kemudian kita ada embedded pula. Sekolah ada kat sekolah. Lepas tu kita, dalam 4 sekolah tu kita pecah lagi. Ada beberapa. Okay, kita ambil contoh yang embedded tadi kan. Embedded, saya ada sekolah Jalan Reko dan saya pecah kepada 5 grup, 5 orang individu. So saya ada embedded 1. Kemudian saya pergi pula dekat sekolah apa tadi, Bukit Jalil tadi, saya ada mungkin 5 orang juga pelajar ataupun mungkin 3 orang. Macam mana saya nak menganalisis pelajar dalam konteks itu? Adakah sebagai satu unit of analysis ataupun 3 unit of analysis? Tak faham lagi ni.
You all faham ke tak ni? 3 pun boleh sebab dia dah setiap satu orang dah jadi unit yang berbeza. Yes, dia kena jadi 3 unit lah. 3 unit kita tak boleh lagi anggap dia sebagai satu group, satu unit. Sebab kita nak embed dia kan. Tengok konsep embed tadi. Konsep embed kita ada 5 pelajar. Kalau kita analisis dia sekali harung sebagai satu group je, dia jadi single case. Tapi kalau kita ada satu konteks sekolah jalan reka, kita ada 5 pelajar tetapi kita analisis secara individual. Pelajar A, oh ini cerita dia, kenapa dia jadi macam ni, macam apa dia hubungan dia dengan caregiver dia dan sebagainya. Macam mana dia dengan cikgu kan? Kemudian B pula. So kita akan dapat data yang sangat rich yang menunjukkan berkemungkinan banyak penceritaan yang boleh kita tonjolkan hasil daripada analisis tersebut. Okay. Apatah lagi kalau kita buat dalam embedded multiple case pula. Betul tak? Dalam embedded tu dah macam-macam cerita, betul tak? Tetapi lepas tu kita compare pula antara mungkin sekolah ni A, sekolah B, sekolah C, sekolah D. Okay. Jadi whatever it is, dia bergantung kepada konteks kajian. Macam masa saya buat PhD dulu, you tahu tak, akhir bermula saya ialah saya buat kajian nak memahami online community social practice untuk 16 guru daripada 5 buah sekolah high performing schools. So pada awalnya saya menganggap 16 orang cikgu daripada 5 sekolah ni saya anggap sebagai satu unit of analysis sajalah. Ya. Tetapi apabila saya menganalisis data, saya dapati, sebab saya tengok identiti kan. Jadi saya dapati, rupa-rupanya bagi setiap kumpulan ni yang daripada 16 orang ni, walaupun saya tak analyse dia based on sekolah tau. Saya analyse dia berdasarkan kepada level of performance di dalam online community. Sebab saya nak tengok engagement kan. Macam mana identiti dia orang mempengaruhi penglibatan dia orang dalam perbincangan dalam kumpulan dalam talian tu. Jadi akhirnya data saya memberitahu saya, sebenarnya kita boleh nampak pola. Guru yang aktif dalam online group ni, guru yang macam mana dari segi identiti dia. Maksud identiti ni macam professional identity dia, siapa dia dekat sekolah dia. Berapa tahun dia pengalaman mengajar dia. Macam mana dia rasa keyakinan pada diri dia, dia rasa signifikan diri dia kepada orang lain dan sebagainya. So akhirnya di end class, you tahu tak? Akhirnya daripada single case tadi, daripada satu unit of analysis, saya berpecah kepada akhirnya dia evolve menjadi 4 unit of analysis. Ya, 4 unit of analysis. So dia jadi apa sekarang ni? Single case embedded. Single case embedded kan? Ya? Yang bawah tu, nombor sebelah kiri yang bawah tu. Tetapi pada tahun ketiga saya dalam pengajian, collect data lagi kelas. Ya? Kerana bila saya dah sampai satu certain level, yang saya pernah cerita dekat you all tak, yang saya buat interview orang banyak-banyak kali, akhirnya barulah mereka mengaku bahawa mereka tak berapa aktif dalam online group yang researchers yang group saya buat lah, kajian saya buat ni, kerana selama ni mereka kata macam tak ada masa, sibuk dengan pengajaran, sibuk dengan tugas kurikulum dan sebagainya. Tapi bila lama kelamaan, bila saya buat interview, sebab kita ada 3 focus group dan 4 one-to-one interview. You bayanglah saya punya transkrip memang tebal-tebal macam ni. Ya? Tapi towards the end tu, di tahun 3 ni, sepatutnya orang dah submit thesis kan, saya masih collect data lagi. Cikgu ni kata, okey tak apalah Fariza, dia kata sebab kita ni rasa dah macam kawan kan, sebab saya selalu keluar makan dengan dia orang kan, bawa anak dia orang makan dan sebagainya, sebab dah jadi macam kawan. Jadi kata okey, let me be, orang kata frank to you lah, dia kata sebenarnya kita orang ni bukanlah maknanya masa tu mungkin salah satu sebab lah, tetapi that is not the main reason kenapa kami tak join sangat group online yang saya buat tu. Juga tahu kenapa? Sebab dia kata sebabnya penglibatan mereka di dalam projek saya ini tidak mendapat recognition daripada pengetua dia. Maksudnya tak ada acknowledgement. So kalau dia spend masa pun untuk saya interview lah dan spend masa untuk share best practices, tapi pengetua pun tak acknowledge, maknanya tidak consider itu sebagai sebahagian daripada, kan cikgu-cikgu dapat 8 hari ladap 8 hari training kan.
So tak didak pun daripada itu. Jadi dia rasa macam tak worth lah untuk dia spend masa. Okay, and then okay ke, ya ke macam tu saya kata. And then akhirnya bila saya bercakap dengan salah seorang daripada cikgu yang terlibat dalam grup kajian saya ni, dia kata memang sebab dia cikgu lelaki, the only male teacher dalam grup tu, dia kata saya ni satu hal lah, dia kata sebab cikgu perempuan semua saya seorang lelaki. Okay, dan yang kedua dia kata saya sebenarnya lebih aktif dalam grup yang satu lagi. Saya pun bulat mata kan, grup apa ya cikgu, boleh cerita tak, saya kata. Dan dia kata saya lebih aktif untuk grup IT coordinator sekolah-sekolah Pestari lah, waktu sekolah masih lagi smart schools kan. So saya went back to my supervisor, Gordon cakap, hey Fariza, you just need to grab this opportunity, go and see them. Okay, bayangkan masa tu saya dah tahun 3, saya dah dengan data saya yang dah sedia ada tu kan. So saya pergi juga, saya berjumpa dengan grup yang lain iaitu IT coordinator. So sekarang ni saya ada satu grup cikgu-cikgu yang 16 orang tu. And then on the other hand saya ada 8 orang guru dalam grup ICT yang sangat-sangat aktif menggunakan apa nama tu, masa tu apa dia panggil? Bukan Google Classroom. Google apa saya tak ingat lah apa nama dia, yang Google email tu, Gmail tu, saya tak ingat apa. Tak boleh recall. So sekarang ni kelas saya ada berapa kes? 2 dah. Tambah 2 dah. 2. Jadi saya ada guru 16 dengan guru 8 tu. Yes. So sekarang ni saya duduk di bawah yang mana? Multiple embedded. Multiple case embedded. Dan juga embedded. So nampak tak betapa kajian dalam kualitatif ni dia penuh dengan uncertainty. So you need to be resilient bila adanya sesuatu perkara yang baru yang timbul. So you have to react to the new or emerging circumstance. Ya. Sama juga pada awalnya objektif kajian saya hanya nak memahami identiti guru-guru di dalam in relation to their participation in online communities, learning communities. Tu je saya nak faham. Adalah few more. Tetapi apabila saya dah buat data analisis, saya mendapati bahawa identiti ni sebenarnya boleh terpecah kepada 2 dalam konteks kajian saya. Satu, online identity. Maksudnya online identity ni, katalah you all masuk dalam grup kan. Bagi contoh mudah lah. Ada berapa grup Telegram dekat handphone sekarang? Ataupun WhatsApp. Banyak kan? Tak terkira lah. Adakah semua grup tu kita aktif? Tak. Dan adakah pembawaan kita dalam grup tu sama dengan grup yang lain? Tak juga. Kan? Ada grup yang kita mungkin kita orang kata juara lah. Kita yang ni share macam-macam, kita aktif sangat grup tu. Tapi ada grup yang lain kita senyap je. Silent reader je. Betul tak? Kenapa? Itu maksudnya identity online. Macam mana you all bawa diri dalam talian. Tetapi kajian saya, akhirnya saya mendapati bahawa bagaimana identiti seseorang guru itu di dalam grup online itu sebenarnya dipengaruhi oleh identiti dia secara offline. Offline maksudnya dalam kehidupan seharian lah. Dia sebagai seorang guru, katalah kalau dekat sekolah dia adalah ketua panitia, guru cemerlang misalnya. Dan siapa dia dalam dunia sebenar mempengaruhi identiti dia bila dia masuk ke dalam kumpulan dalam talian. Jadi akhirnya apa yang perlu saya buat pada research question saya perlu menambah soalan kajian saya tentang bagaimana how teachers offline identities sebenarnya contributed to their online identities. So maksudnya kalau you all nak venture into case study, a qualitative research, then you need to be open to any kinds of new emerging circumstances macam yang saya katakan tadi. Okay? Alright. So panjang pula cerita pasal thesis. Just nak bagi contoh lah kepada you all tentang kajian yang sebenar lah ya. Okay. Baik, maybe one last question atau mungkin daripada Nadia sendiri ke Syaira ke tentang tajuk yang you all baca ni? Atau you all nak highlight apa-apa, silakan sebelum kita beralih kepada pembentangan kumpulan yang kedua. Cuma Cuk,
Tu apa tu putus-putus. Nadia, putus-putus. Yang kajian kualitatif. Okay, dengar tak? Okey, ulang lagi sekali, tadi terputus-putus. Okey, tak ada pun, cuma yang kajian kualitatif ada spesifikasi yang apa yang kita nak kaji. Itu sajalah. Yeah, okay. And then of course class, please refer also to this slide tentang jenis-jenis persoalan kajian yang sesuai di dalam kajian kes lah. Dan biasanya dalam kajian kualitatif kita tak perlu kepada objektif kajian yang terlalu banyak lah. Tetapi walaupun ada student tanya, tak kira lah dia buat kuanti ke, kuali ke, doktor, sebenarnya berapa soalan kajian yang perlu ada untuk masters punya research. So kita tidak ada jawapan yang jelas tentang itu dan tidak ada mana-mana buku pun yang mengatakan bahawa kalau kajian master mesti ada 3 persoalan kajian. Tidak ia bergantung kepada apa dia kelas. Apa yang kita nak jawab lah persoalan kajian kita. Kan? Kalau persoalan kajian kita itu memerlukan kepada, objektif kajian kita memerlukan kepada persoalan kajian yang lebih meluas, therefore we might need more than any other research lah. Maksudnya mungkin persoalan kajian itu berbeza mengikut skop ataupun apa yang kita hendak kaji itu. Alright? Boleh semua Okay, Nadia settle Syaril okay? Amirul? Azhar? Alia? Sabri okay? Okay, Syaira seorang lagi? Okay tak? Cut? Okay, Faria? Farah? Doktor, Yeah. saya nak tanya sikit pasal triangulasi ni. Okay. Maksudnya kalau triangulasi ni dia di bawah kesahan dan kepercayaan untuk kajian kualitatif. Betul? Okey. Maknanya kalau maksudnya kalau dia tidak menggunakan 3 sumber, maksudnya contohnya 2 sumber saja, maknanya dia tak boleh guna kaedah triangulasi tu ke macam tu? Okey. Macam yang saya katakan tadi, memang pada asasnya triangulasi tu dia kata mesti 3 kan? Mesti 3. Tetapi dari sudut katalah macam saya faham mungkin dalam setengah-setengah konteks ataupun pengkaji ada limitasi di mana you all tak boleh nak collect data lebih daripada dua data collection method kan? Mungkin ada observation dan temu bual saja. Okey. Tetapi look at other kinds of triangulation. Maksudnya dari segi masa. Bila interview, you tak boleh buat sekali. Sama juga dengan observation, tak boleh buat sekali. Buatlah 3-4 kali. So in that way, maknanya walaupun dari sudut pengumpulan data itu mungkin ada 2. So penyelidik kata saya tak confident lah nak declare dia sebagai satu proses triangulation. Betul tak? Jadi, apa yang boleh buat, boleh tambah juga di dalam penulisan bahawa di dalam proses untuk meningkatkan kata reliability ataupun meningkatkan conformability bagi kajian ini, iaitu kajian kualitatif ini, maka pengumpulan data itu dibuat dalam bentuk yang berkala ataupun dalam pengumpulan sehingga data itu saturated. So, you boleh tambah dari sudut masa pula dari segi itu. Adakah saya menjawab soalan? Ya. Okay. Terima kasih, Doktor. Sama. Okay, so terima kasih untuk pembentangan tajuk kajian kes ini. Okay, so kita boleh teruskan kepada pembentangan yang kedua. Doktor? Ya. Kalau sempat bolehlah kot saya present hari ni. Ya ke? Okay, alright. So kita tengok dulu Next, we have apa dia? Etnografi Okay, silakan. Siapa etnografi? Sabri. Okay, sambil-sambil tu saya ada letakkan dekat chat tu ada link ke Google Form. You all tolong isi untuk karya dan hari ni Tapi boleh letak, tak boleh letak ni apa? Huruf alfabet. Boleh letak apa Syeda? Untuk ID student. Sekejap. Nombor saja. Sebab dia terus pergi kepada apa tu setting ni kejap Tak apa, sambil-sambil tu untuk pembentangan silakan boleh share screen.
Nampak tak data? Nampak. Nampak. Sabri suka angka ini? Sabri? Ya? Seorang Seorang. Okey. Kat mana nak tengok? Saya pula yang tak nampak. Oh, dah share dah? Dah share. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Okey, hari ini saya akan bentangkan tentang kaedah pendidikan daripada segi etnografi. Okey, definisi untuk etnografi, perkataan etnografi itu berasal daripada perkataan Greek yang iaitu etnom, manusia, bangsa atau budaya, dan grafi merujuk pada penjelasan mengenai sesuatu. Kajian ini merupakan satu kajian lapangan yang berbentuk pemerhatian dan sering digunakan dalam kajian sosiologi dan antropologi, iaitu kajian yang berkaitan dengan kemanusiaan. Kajian etnografi menggambarkan apa yang dilakukan oleh masyarakat dalam kehidupan mereka. Kajian etnografi hanya memfokuskan pada gambaran yang terperinci dan bukannya berkaitan mengikut sabita mereka pada tahun 2005. Etnografi merupakan satu disiplin ilmu yang mengkaji budaya sekelompok manusia. Kajian etnografi mula daripada kajian antropologi yang berusaha untuk memahami budaya di suatu tempat, masyarakat di suatu tempat. Kalau antropologi ini adalah bidang ilmu yang mengkaji untuk memahami pandangan orang di kawasan tertentu, iaitu cara mereka berbicara, cara percakapan mereka dan cara mereka menulis. Itu melalui Johnson dan McIntosh lah. Tujuan kajian ini adalah untuk memahami isu yang dikaji dalam kumpulan atau budaya masyarakat tersebut. Kajian ini berusaha untuk menambah pengetahuan mengenai sesuatu budaya ataupun mengenal pasti corak interaksi sosial dan membangunkan satu tafsiran yang menyeluruh terhadap satu masyarakat ataupun institusi sosial. Selain itu, untuk menggambarkan budaya atau pusat culture dengan lebih terperinci termasuk bahasa, adat istiadat, nilai-nilai secara keagamaan dan undang-undang. Maknanya ia mempunyai satu tujuan untuk mencari dan menggambarkan budaya dalam suatu masyarakat atau organisasi tertentu. Skop penyelidikan dia ada terbagi kepada dua. Satu, makro etnografi dan yang kedua adalah mikro etnografi. Untuk makro etnografi ini, penyelidikan ini dia dilakukan secara menyeluruh tentang cara hidup sebuah kumpulan ataupun komuniti. Kalau mikro etnografi ini fokus kepada keadaan tertentu dan situasi dalam kumpulan ataupun yang lebih besar, hanya fokus pada interaksi bersemuka dalam kumpulan ataupun institusi. Okey, 4 perspektif tujuan kajian. Dia terbagi keempat, etnografi akademik, etnografi aplikasi, etnografi tradisional dan klasik, dan yang keempat etnografi analitik. Untuk etnografi akademik ianya memfokus pada asas pengetahuan yang berkaitan dengan suatu budaya atau teori, yang selalu ini dilaksanakan oleh golongan akademik untuk menambahkan pengetahuan dalam kalangan pelajar dan rakan sejawat lah. Untuk etnografi aplikasi, kajian ini untuk membuat perubahan sosial yang dapat mempengaruhi polisi institusi seperti hospital, sekolah dan institusi kerajaan. Ia membantu untuk membuat satu tafsiran yang menyeluruh dalam satu masyarakat ataupun institusi sosial. Untuk etnografi tradisional dan klasik, tujuan dia untuk mendapatkan data kontekstual. Penyelidik akan tinggal bersama dan mengurai pelbagai kumpulan sosial yang berlainan. Etnografi analitik yang akan melibatkan kerja lapangan seperti temu bual, pengumpulan dokumen dan membuat rakaman seperti audio dan juga video lah. Popular, yang ni selalu biasanya digunakan di kalangan penyelidik yang untuk kajian etnografi. Ini adalah kelas-kelas yang untuk penyelidikan etnografi. Dia ada 10 kelas, iaitu satu etnografi realistik, etnografi yang objektifnya ditulis secara saintifik. Yang kedua, etnografi pengakuan, laporan pengalaman kerja lapangan ahli etnografi.
Yang ketiga, etnografi sejarah hidup, kajian terhadap seseorang individu yang berada dalam konteks budayanya. Yang keempat, etnografi auto, satu refleksi sendiri daripada penelitian oleh seorang individu yang berada dalam konteks budayanya. Yang keempat, etnografi mikro, iaitu kajian yang berfokus kepada satu aspek tertentu bagi kumpulan budaya. Etnografi kajian analisis satu kes perorangan, peristiwa, aktiviti atau proses. Etnografi kritikal merujuk kepada kajian terhadap perempuan amal budaya menarik kepada kuasa dan menekan mereka. Etnografi pasca moden, etnografi yang ditulis untuk mencabar masalah-masalah dalam masyarakat kita. Etnografi novel, penulisan fiksyen yang berfokus kepada kebudayaan sesuatu kumpulan. Dan etnografi feminis serta penyelidikan terhadap wanita dan amalan budaya yang menghalang kuasa dan mendominasi. Ini adalah kelas-kelas penyelidikan etnografi. Ini ada 3 kajian etnografi yang sering digunakan, iaitu etnografi kritikal, etnografi realistik dan kajian kes etnografi. Yang mesti dibuat tadilah dalam kajian tu yang dibentangkan sebentar tadi. Etnografi kritikal, penyelidik penyelidikan yang berbentuk politikal dan bertujuan untuk menyatakan suatu ketidakadilan atau menambah sesuatu dominasi ke atas sebuah kumpulan. Contohnya hak wanita dan kes buli di sekolah. Etnografi realistik, ini untuk memberi gambaran sebenar tentang sesuatu budaya atau sistem. Biasanya dijalankan oleh ahli budaya atau ahli antropologi terhadap kehidupan yang sebenar. Kajian kes etnografi dia hanya fokus penyelidikan terhadap aktiviti suatu kumpulan yang spesifik ataupun corak tingkah laku kehidupan yang dibentuk dalam satu jangka masa yang tertentu. Ini ciri-ciri kajian etnografi. Ciri-ciri dia adalah satu, dia mengkaji tentang suatu kaum, masyarakat ataupun bangsa, merangkumi pelbagai aspek kajian termasuk politik, ekonomi dan sosial. Dia akan kajian ini mengambil masa yang lama untuk dijalankan, berbulan-bulan ataupun sampai ada yang kajian dilakukan ada sampai yang bertahun-tahun lah. Pekaji merupakan instrumen utama dalam kajian. Pekaji selalunya akan tinggal bersama dalam masyarakat yang dikajinya. Biasanya kajian dijalankan secara kualitatif kerana mengambil masa yang lama untuk meneliti dan memerlukan kefahaman yang luas. Kajian dijalankan secara semula jadi ataupun di tapak kajian. Kajian ini akan menggunakan pelbagai sumber data. Data temubuan seperti rakaman, pemerhatian, pita audio dan pita video. Walaupun data yang diperolehi daripada pelbagai sumber, pemerhatian dan pembualan tidak formal adalah juga menjadi sumber utama. Dia menggunakan konsep kebudayaan sebagai mekanisme untuk menginterpretasi keputusan yang diperolehi dan memahami isu yang sedang dikaji. Okey, metodologi dia. Kajian ini dijalankan melalui pendekatan holistik, menyeluruh, mikro, komparatif dan terbatas pada waktu dan tempat yang tertentu. Pekaji akan menjalinkan hubungan dengan orang-orang yang dikaji dan mendapatkan kepercayaan mereka dan bersikap terbuka dengan tujuan kajian tu. Pendekatan holistik ini adalah satu kajian yang meneliti suatu masalah sosial budaya yang sedang berlaku dalam masyarakat tu. Jadi untuk pengumpulan data, pengkaji akan bergaul dengan semua orang untuk mendapatkan data daripada keseluruhan konteks. Dan kemudian akan menapasti sumber maklumat. Data kemudian akan dikumpul melalui temu bual, penelitian rekod dan dokumen, dokumentasi bergambar, rakaman temu bual dan rakaman audio serta nota lapangan. Okey, jenis-jenis sampel. Jenis-jenis sampel adalah berdasarkan kajian yang dilakukan dalam masyarakat tersebut. Dan ini persampelan adalah jenis bukan kebarangkalian. Antara kaedah pemilihan sampel yang boleh digunakan dalam kajian etnografi adalah seperti rawak bertujuan, kuota dan bola salji. Dia depend kepada kita punya kajian lah, kita punya sampel yang dipilih ni.
Tapi selalu yang digunakan adalah sampel bola salji, iaitu teknik persempelan bukan kebarangkalian. Jadi bola salji ni dia bermula dengan sampel yang kecil, kemudian diperluaskan dengan meminta sampel yang awal untuk mengenal pasti individu lain yang boleh terlibat dalam kajian. Maksudnya, dia akan macam pada sampel yang pertama, kalau sampel tu mempunyai, kita akan meminta sampel yang awal tu mengenal pasti macam kawan-kawan dia ke ada yang ciri-ciri yang sama, boleh ciri-ciri yang sama dengan dia untuk terlibat dalam kajian ni. Dengan sampel diminta untuk mencadangkan sampel lain yang mempunyai ciri-ciri yang sesuai untuk kajian. Peserta akan menamakan peserta yang lain dalam populasi yang sama untuk menunjukkan. Pemilihan sampel ni akan dilakukan sampailah sampel ni mencukupi untuk kajian ni. Digunakan apabila tidak mendapat senarai sampel oleh pengkaji atas sebab-sebab tertentu yang menyentuh aktiviti dan kekangan lain. Contohnya kalau kajian ni dia macam sampel ni macam kita tak dapat senarai nama untuk dia punya sampel. Contohnya ada macam sebab-sebab sensitiviti, macam contohnya kita buat kajian tentang pesakit HIV ke apa kan, so dia akan kalau kita minta list nama, so dia akan pesakit tu akan macam ada macam dia punya sensitivity tu menyentuh, so dia akan kita hanya macam tak dapat dia punya list nama, so kita akan macam minta, kalau kita ada seorang kita akan minta yang ni akan mengenalkan lagi seorang dia tu, kawan-kawan yang lain yang macam kalau yang ada. Itulah. Penyelidik mengutip data deskriptif yang berbentuk naratif yang visual, data yang dikumpul bagi menjawab apakah yang sedang dikaji dalam kajian ini. Teknik-teknik yang dilakukan dalam masa yang lama dan panjang agar penyelidik dapat membuat huraian, tafsiran dan analisis sosial yang menjadi fokus penyelidikan. Konsep triangulasi memainkan peranan penting dalam penyelidikan ini. Kombinasi beragam sumber data, tenaga pengkaji, teori dan teknik metodologi dalam kajian atas gejala sosial. Penyelidik menjadi pemerhati peserta aktif, pemerhati peserta aktif yang mempunyai hak istimewa dan pemerhati peserta pasif. Ini adalah catatan lazim ahli etnografi. Catatan-catatan ini dia boleh buat semasa dia melakukan kajian lah untuk membantu lagi kesalahan dalam dia punya data. Ada 4 catatan yang boleh dilakukan. Satu, catatan ringkas. Catatan ini dicatat ketika berada dalam keadaan penyelidikan yang menggunakan kata kunci, lukisan kasar ataupun nota ringkas lah. Kedua adalah nota analitis. Ini adalah idea-idea yang terlintas yang dicatat semasa penyelidik membuat huraian terperinci. Yang ketiga adalah refleksi subjektif. Catatan berkaitan refleksi diri berkaitan perasaan penyelidik setelah menyaksikan sesuatu yang melahirkan emosi yang kuat, sama ada positif ataupun negatif. Yang keempat adalah huraian terperinci. Aktiviti yang dilakukan selepas pulang dari kajian lapangan dan mempunyai masa untuk berbuat demikian. Huraian terperinci adalah berkaitan dengan apa yang dinyatakan, gambaran wajah, aspek-aspek lain yang menarik dan ganjil. Kita pergi pada kelebihan kajian etnografi. Menurut Jean Jason Sul 2005, kajian ini boleh dilaksanakan dalam bentuk kuantitatif dan kualitatif, tetapi kebanyakannya kajian ini adalah kajian kualitatif. Kelebihan dia, penyelidik boleh berinteraksi dengan sampel yang terlibat. Kerana kita akan buat temu bual yang berulang. So, refleksi lebih tepat diperolehi terhadap perspektif tingkah laku peserta. Data yang dikutip adalah pelbagai dan mempunyai kebolehpercayaan yang tinggi. Strategi lebih analitik untuk membina teori, tingkah laku atau kebudayaan setempat. Dia menggunakan konsep budaya untuk melihat komuniti dan menginterpretasikan keputusan yang diperolehi. Kekurangan dia, perspektif kajian ini mungkin dipengaruhi oleh budaya pengkaji
Kan macam kita nak kaji tentang budaya orang Cina, mungkin kita, kalau kita sebagai orang Melayu mungkin sedikit bias daripada kita punya budaya, kita nak bawa masuk, nak duduk dalam ni kan, dalam budaya orang Cina. Pengaruh budaya yang diteliti mempengaruhi psikologi pengkaji ketika pengkaji ingin kembali ke budayanya. Data yang diperolehi tidak lengkap kerana sampel tidak memenuhi ciri yang ada dalam budaya yang dikaji, tidak jujur dan banyak pantang larang. Sebabkan dia punya punya sampel pun kurang. So kadang-kadang sampel pun tidak jujur nak jawab kita punya soalan tu. So dia punya ni data perolehi tidak lengkap lah. So tempoh masa kajian juga yang lama sehingga bertahun-tahun kerana penyelidik perlu membuat pemerhatian yang penuh ke atas masyarakat yang dikaji. Okay, prosedur kajian etnografi. Satu, kita membuat pemilihan suatu subjek, satu projek untuk etnografi. Kita kena tahu apa kita nak kaji. Mengajukan 3 jenis soalan, iaitu soalan yang bersifat deskriptif, struktur dan kontras. Ketiga, mula buat pengumpulan data. Mengetahui cara pengumpulan data. Keempat, membuat pembikinan rakaman. Dilakukan untuk mengambil catatan lapangan, pengambilan gambar, pembuatan peta dan penggunaan cara-cara lain untuk merakamkan pemerhatian. Kelima, melakukan analisis data. Lepas kita dah dapat semua data, kita buat analisis domain, iaitu untuk mendapatkan gambaran umum dan menyeluruh daripada objek penelitian. Kedua adalah analisis taksonomi, iaitu analisis terhadap keseluruhan data yang terkumpul berdasarkan domain yang ditetapkan. Yang ketiga adalah membuat analisis terhadap tema budaya masyarakat yang kita kaji itu. Yang keenam, membuat penulisan hasil kajian. Menulis etnografi setelah penelitian telah dilakukan dalam terhadap data-data. Untuk kesahan, ada 2, kesahan dalaman. Kesahan dalaman adalah sejauh mana perkaitan atau perubahan dapat dipastikan. Tempoh masa yang lama memberi masa kepada pengkaji untuk menyelidik, membanding dan mendapatkan persetujuan. Menggunakan kaedah triangulasi yang kita bintangkan tadi, sentiasa membuat refleksi. Okey, penyelidik akan sentiasa menilai semula proses-proses penyelidikan untuk mengelak menganggap penerima sesuatu perkara itu benar dan anggap semua data yang diperolehi adalah data mentah. Penting untuk menyimpan nota lapangan dan jurnal refleksi. Untuk kesahan luaran. Kesahan luaran adalah sejauh mana data itu dapat dipanjangkan pada populasi dalam konteks yang berbeza-beza. Yang dia kesahan luaran membuat deskripsi terperinci tentang peristiwa dan individu yang diselidik. Membuat perbandingan yang boleh diterjemah. Membuat semakan ahli. Maklum balas informan ataupun pengesahan responden untuk menyemak keaslian. Maklum balas ini akan membantu pengkaji untuk menyemak kesahan data yang ditafsir. Kepercayaan adalah cara untuk memastikan data yang diperolehi mempunyai kepercayaan yang tinggi dan dengan melakukan proses triangulasi antara data. Triangulasi antara data dalam kajian ini melalui cara yang dipilih supaya data yang dikutip benar-benar mencapai tahap kepercayaan yang tinggi, iaitu triangulasi kajian lapangan, triangulasi antara data dengan data temubual responden yang lain, triangulasi antara data temubual dengan pemerhatian dan analisis dokumen, serta triangulasi antara data kualitatif dengan kuantitatif. Catatan diary oleh pengkaji lapangan juga boleh meningkatkan nilai kebolehpercayaan yang tinggi kepada data yang diperolehi. Setiap pelaksanaan kerja pengumpulan data di lapangan perlu dilakukan dalam laporan yang dipanggil nota lapangan. So nota-nota yang dibuat tadi tu, dia boleh digunakanlah untuk meningkatkan kebolehpercayaan pada pengumpulan data yang kita buat dalam kajian etnografi.
Pengesahan merujuk kepada tahap kekecualian pendidik untuk membuat tafsiran data yang ditunjukkan melalui audit pengesahan. Okey, bahan-bahan yang diaudit adalah data mentah, 2 nota analisis, 3 nota proses, 4 nota peribadi, 5 maklumat perkembangan awal. Ini setelah semua data bahan telah diaudit dan disusun semula, pengkaji akan mendapatkan dia akan dapatkan tema lah dapatan kajian dengan bantuan program NVivo untuk analisis data. Kemudian tema yang terbina daripada pendapatan kajian akan disahkan oleh pakar, sebab kalau kajian kualitatif kita akan menyebabkan tema-tema baru ataupun teori-teori baru, tapi teori-teori ini akan disahkan dulu oleh pakar-pakar dalam bidang-bidang kajian yang kita buat tu. Okey, ini adalah contoh tajuk kajian etnografi. Kalau kita tengok daripada artikel-artikel, dia lebih pada kajian yang bersifat masyarakat, ke dalam masyarakat tu. Kita tengok ini kajian penggunaan perkataan aku dalam kalangan keluarga masyarakat Lahad Datu daripada Nur Fadilah dan Zaitul Azma pada tahun 2016. Kita tengok perkataan aku. Dia telah menggambarkan penggunaan perkataan aku bukan sahaja digunakan dalam kalangan sahabat, tapi juga digunakan pada ahli keluarga yang lain. So kalau macam kita kalau sebelah Semenanjung ni, cakap aku dengan mak pun macam kurang ajar, tapi kalau dekat Sabah dia orang juga kat Lahad Datu ni dia menggunakan aku, dia cakap dengan mak dia. So kajian ni mengkaji tentang perkataan aku tu dalam keluarga masyarakat Lahad Datu. Kedua adalah kajian tentang gaya hidup kaki tangan awam yang bersara dan bagaimana mereka menghabiskan wang papasan yang diterima. Tentang tengok jaga masyarakat je adalah kaki tangan awam. Kajian yang ketiga adalah kajian tentang faktor budaya dan prestasi pendidikan anak orang asli Malaysia oleh Wan Azizi. Yang membuat kajian kes yang di Kelantan yang menggambarkan sikap orang asli Kelantan yang tidak mengambil berat tentang pendidikan anak-anak mereka. Ini adalah kajian kes yang berdasarkan cara pendidikan etnografi. Ini adalah contoh kajian yang tadi saya cakap betul itu, yang penggunaan aku. Pengumpulan data dia berdasarkan temu bual, soal selidik dan pemerhatian lapangan. Sampel yang digunakan dia adalah masyarakat Lahad Datu dan objektif kajian dia adalah untuk mengkaji penggunaan aku dalam masyarakat Lahad Datu. Okay, ini adalah ciri-ciri kalau kita nak buat kajian etnografi. So, siapa-siapa yang dalam grup ni kalau nak buat kajian etnografi, bolehlah tengok sini nak jadi macam mana. Okay, satu, dia kena ada komunikasi yang baik dalam bentuk interpersonal dan intrapersonal. Dia kedua adalah berupaya hidup dalam situasi yang sukar ataupun berbeza daripada kebiasaan. Ini maksudnya daripada kita kena keluar daripada norma kehidupan kita yang selesa. Contohnya kalau kita nak gaji orang asli, kita kan kena duduk dalam perkampungan sana, so dekat sana yang sebab kekurangan, so, ahli etnografi ni kena berupaya hidup dalam situasi macam tu, kena hidup dalam sebuah kekurangan, mampu meninggalkan disiplin diri dan kecenderungan yang lain, yang bias yang lain, mencari kelainan dahulu dan sebab-sebabnya, mempunyai daya ingatan yang baik, sikap menghargai apabila melakukan kajian lapangan. Kerumusan, kajian ini dilakukan bagi mendalami budaya dan cara hidup suatu masyarakat. Walaupun terdapat kelemahan, namun kaedah ini didapati amat perlu dan penting untuk dilaksanakan kerana hasil kajian ini dapat membantu dan memberi maklumat yang diperlukan oleh pihak-pihak atau organisasi tertentu untuk mereka melaksanakan rancangan pada masa hadapan. Pelbagai kajian juga boleh dilakukan dengan reka bentuk etnografi bukan sahaja dalam sejarah ataupun antropologi, malah dalam pendidikan juga. Itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Okay, terima kasih banyak-banyak Sabri on the presentation about ethnography. So, any question class?
Apa beza kelas antara etnografi dengan kajian kes? Ataupun ada overlap tak antara kedua-duanya? Ada, mungkin etnografi ni lebih pada dia berpaksikan budaya atau latar belakang sosio kumpulan tersebut. Dia mungkin kalau kita boleh tengok etnografi ni sebenarnya dia duduk adalah orang kata overlap dia dengan kajian kes kan. Or might be dia duduk di bawah umbrella besar dia adalah kajian kes. Ya. Kan? Tetapi dalam etnografi ni perspektif ataupun kerangka yang mendasari kajian itu lebih kepada Sosial budaya. sosial budaya. So macam yang Sabri tunjukkan tadi, thank you Sabri for that slide, di mana kita ada perspektif di dalam kajian etnografi yang mungkin selama ni kalau kita sebut tentang etnografi kita bayangkan apa? Kajian tentang orang asli, betul tak? Yang budaya-budaya lah sebelah-sebelah, Sabah Sarawak dan sebagainya. Tetapi sebenarnya ada juga etnografi dalam dunia yang kata berbeza. Contohnya macam tadilah kan, kalau you all boleh recall apa dia? Selain daripada kajian-kajian tentang puak-puak ataupun satu tamadun, satu budaya yang khusus, apa dia antara contoh yang ada dalam slide yang Sabri tunjuk tadi? Critical issue. Besar. Case bully. Kita boleh faham. Yes. Kes bully lagi? Gaya hidup orang yang dah bersara. Gaya hidup kelompok mereka yang telah bersara. Lagi? Saya pernah bagi contoh juga macam dulu Mak Rempit, betul tak? Nagih dadah, ya? LGBT pun satu budaya yang memanglah tak sihat, tapi kita tengok dari sudut satu kata perspektif ataupun kacamata kenapa pembudayaan itu berlaku, inculturation berlaku. So that can be also kita frame ataupun kita claim dia sebagai kajian berbentuk etnografi. So etnografi ni falls under apa kelas? Kuantitatif ke kualitatif? Kualitatif. Lebih kepada kualitatif. Sama seperti kajian Kajian kes. So maknanya dalam kajian kes, dalam kajian etnografi, pemilihan sampel dia berasaskan kepada Berdasarkan pada kajian. Ya, teknik persampelan dia. Secara bertujuan ke secara rawak? Snowball. Rawak. Bukan rawak. Dia bertujuan juga actually sebab kalau kita dah tahu ada kumpulan etnik, maksudnya bertujuan lah. Dia memanglah mestilah bertujuan kan. Kalau kualitatif mesti purposive. Ingat dia kan ada dua. Satu probability, satu non-probability. Betul tak? Probability adalah teknik persampelan untuk kajian-kajian yang falls under umbrella apa dia? Kuantitatif. Manakala bagi kajian kualitatif, when it comes to qualitative research, of course the selection of sample should be done based on a purposive sampling. Dan barulah kita tengok pada snowball ke kan, secara purposive ke, secara ni dan sebagainya lah. Okay. So that's how kita cuba kata connect the ties, connect the points bila kita belajar tentang persampelan data, betul tak? Kita belajar tentang teknik-teknik pengumpulan data dengan kaedah ataupun research design yang kita bentang daripada minggu-minggu yang terdahulu. So cuba plug in kefahaman, pengetahuan you all tentang persampelan ataupun tentang pengumpulan data dan juga data analisis bila kita bercakap tentang jenis-jenis reka bentuk yang berbeza. So at the end, bila kita habis kelas research method ni bukan hanya kita master kepada satu research design yang you rasa saya nak buat ni lah untuk kertas projek saya, therefore this is the one that I should give more attention to. Tidak, maknanya kita perlu memahami dan membezakan antara satu sama lain. Okay. So sebelum saya terlupa, saya harap untuk semua walaupun yang dah bentang tadi dan minggu-minggu sebelum ni, di dalam slide tu saya mohon letakkan semua reference. Any references yang you all gunakan, letakkan di belakang slide, boleh ya? Okay. Secara terperinci. Okay? Dan kalau boleh go through balik slide-slide yang ada
Dan kalau sekiranya ada macam tadi yang Nadia tadi ambil daripada Yin kan, yang rajah untuk embedded apa semua tu, letak sumber dia dari mana. So make sure you go through all your slides. Ni applies to all applies to all group. Go through balik you punya slide dan tengok setiap slide tu ada tak maklumat dan apa sumber dia, letak kat situ. Jadi kita senang untuk tengok lah. So maknanya pelajar ni bila dia bercerita tentang ni, oh ini dia punya sumber rujukan dia. Okay? Any more question on ethnography? Doktor, tak adalah, bukan nak tanya. Just kalau kita buat kajian etnografi ni, macam tadi saya kata, antara kekurangan dia kita mungkin sampel tu tak nak bagi tahu sangat. Ada bias ke apa sebab tak ada kejujuran di situ. Jadi macam mana contoh kita nak kaji tentang pendidikan kaum Cina, contoh macam tu. So mungkin tak ada. So macam mana? Apa solusi kat situ? Okey, baik. Satu soalan yang sangat bagus yang saya rasa mungkin menjadi satu orang kata isu juga bagi penyelidik-penyelidik lah. Dan kebiasaannya kalau sekiranya dalam kes-kes yang macam ni, sebab memanglah kalau bila kita pergi kepada satu-satu kelompok dan kita adalah stranger, mereka tak mengenali kita dan kita nak masuk dalam kelompok dia dan untuk memahami, dan sometimes dia mungkin melibatkan aspek-aspek budaya yang dirasakan sebagai orang kata sense of belonging tu sangat tinggi kan. Maksudnya macam dia kata bukan kata Melayu Cina sajalah, we are not talking, kita tak kata bahawa Melayu dengan Cina ni ada hubungan yang tak bagus, tidak. Maksudnya kalau kita masuk dalam satu grup tu sebagai seorang penyelidik, kita perlu immerse dalam grup tu. Macam mana kita nak mendapatkan kepercayaan dia? So maksudnya sebagai seorang penyelidik, khususnya bila kita masuk ke dalam satu grup macam kajian etnografi kan, kita pergi pada kelompok kaum-kaum Cina misalnya, atau kaum India, ataupun tak kira lah dalam kelompok yang macam mana sekalipun, kelompok Ma'iyah sekalipun, dia orang tak nak terima kita kan, because you do not belong to us, you are different, we are different. Jadi apa yang boleh kita buat ialah sebagai seorang penyelidik, itu yang kita katakan sebagai kita membina rapport. Sebelum kita dapat collect data, bertanya dengan dia, apa yang perlu kita buat ialah kita perlu membina hubungan terlebih dahulu. Kalau you baca buku-buku dalam research method tentang macam mana seorang penyelidik, khususnya kalau kita cakap tentang etnografi, sebab tu etnografi dia tak boleh siap dalam masa sebulan, seminggu, 2 minggu, tak boleh. Sebab apa? Sebab dia kena immerse dalam grup tu sendiri dan dia sehingga satu tahap dia terpaksa menjadi sebahagian daripada grup itu. Hidup macam mereka, bercakap macam mereka, betul tak? Berpakaian macam mereka. Kerana apa? Kerana sebelum sampai kepada tahap mereka menerima kewujudan kita sebagai researchers dalam kelompok itu, maka kita berkemungkinan tak akan dapat jawapan yang kita harapkan. Ya? Okey, itu satu. Dan yang kedua, berkemungkinan dari sudut apa yang kita katakan tadi, adaptasi lah. Berkemungkinan apabila kita rasa macam kita ni sangat alien, kita masuk ke dalam sana satu kelompok dan kita tak boleh nak bawa diri kita. So apa yang perlu kita buat sebagai salah satu strategi, berkemungkinan kita memerlukan researchers ataupun ahli penyelidik yang mempunyai ciri-ciri yang lebih kurang sama ataupun yang lebih mudah untuk diterima dalam kelompok itu. So kita ingat saya tak pasti ada tak disebut sebelum-sebelum. Saya rasa ni tak ada kot. Yang macam mana bila kita masuk ke dalam satu kelompok, kita nak buat pemerhatian, kita ada memakai topi apa ni sebagai overt dengan covert. Pernah disebut tak? Tak. Okey. Dia overt, O-V-E-R-T, overt overt versus covert. Okay. Di dalam bila kita masuk buat pemerhatian, biasanya kita akan melihat dua konsep ni. Ya, sebab di dalam etnografi lebih banyak kepada observation. Betul tak?
Selain pada kita interview jugalah, tetapi kita observe dahulu sebelum kita pergi interview, kita perhati dulu apa sebenarnya pola-polanya, macam mana proses-proses dia, barulah kita pergi bertanya dengan kita punya responden. So dalam konteks ni, bila kita buat observation, kita ada satu konsep itu overt dan yang kedua adalah covert. Overt ialah apabila kita ni tidak menunjukkan siapa diri kita. Kita be transparent. Maksudnya kita masuk ke dalam grup, kita beritahu, oh saya ni tengah buat research, saya nak faham tentang grup ini. Yang maksudnya kita memaklumkan kehadiran kita itu sebagai seorang researcher. Tetapi bagi covert, kita tidak memberitahu siapa diri kita. Sekejap, saya ada slide sekejap, saya share satu je sebelum saya terlupa sebab lang-lang saya dah sebut pasal ni kan. So macam saya katakan tadi, bila kita buat etnografi ni, dia ada beberapa role yang boleh kita buat lah. Yang pertama, overt role. Maksudnya, siapa kelompok yang kita masuk tu sedar bahawa kita masuk ke sana untuk kita membuat kajian. Maknanya kita memang claim diri kita sebagai penyelidik. Ya, nak memahami dia. Yang kedua, kita masuk sebagai seorang yang kita tak beritahu secara eksplisit yang kita ni adalah penyelidik. Kita perhati je, kita nak tahu, tetapi kita tidak maklumkan kepada kumpulan tersebut. Alright. So maksudnya di dalam konteks ini sebagai seorang penyelidik, kita perlu memilih lah bila masa kita boleh jadi ataupun menggunakan pendekatan secara overt dan bila masa kita nak menggunakan pendekatan secara covert. Bila masa kita nak memperkenalkan diri kita, hey, I'm here to do a research on you, or might be kita berada di situ sebagai pemerhati diam tetapi kita tidak declare bahawa kita buat kajian tentang mereka. Jadi mungkin berbalik kepada soalan yang Nadia tanyakan tadilah. So macam mana kita nak mendapatkan maklumat ataupun dapatan daripada kelompok yang berkemungkinan mungkin tidak terlalu terbuka untuk menerima kita. So it depends on kita punya kata pertimbangan. Tapi kebiasaannya dari sudut etikanya adalah lebih bagus yang mana satu kelas. Kita overt ke kita covert? Overt. Ya, yes. Kita lebih baik kita maklumkanlah, tetapi berkemungkinan kenapa covert ni juga diperkenalkan kerana berkemungkinan di dalam setengah-setengah kes di mana mungkin kalau kita perkenalkan diri kita sebagai researcher memang totally kita kena kick off kan ataupun kick out. Memang you tak boleh masuklah kat sini nak buat research konon lah. Mungkin dia orang akan rasa macam tu. Especially kalau kita masuk geng-gangster ke apa ke kan. Takkanlah kita nak beritahu gangster, saya nak buat research on you lah. Saja lah cari penyakit kan. Okay. So maksudnya jadi pertimbangan itu yang memang perlu sebagai seorang researcher fikirkan dan kenapa dia nak memahami dan bagaimana dia nak mendapatkan jawapan kepada kajian ataupun subjek yang dikaji. Dan saya rasa di sini kerjasama daripada beberapa penyelidik juga mungkin memainkan peranan di mana mungkin kita perlukan ahli-ahli penyelidik yang mempunyai strength yang tertentu, yang berbeza-beza, yang boleh kita manipulasikan dan akhirnya boleh kita guna pakai untuk kita mendapatkan maklumat yang kita perlukan bagi kajian etnografi kita itu. Berkemungkinan kita ada kawan yang boleh bercakap bahasa Cina ataupun kita ada researcher yang berbangsa Cina itself. Kan? Kita minta dia untuk join dan sebagainya, tetapi bagi part kita, mungkin kita tak pergi secara berhadapan dengan subjek itu, tetapi part kita sebagai researcher ialah mungkin kita membuat transkrip, kita membuat analisis kepada data, melihat kerangka balik dan sebagainya. Okay, so maksudnya might be etnografi ni bergantung kepada siapa subjek kajian kita dan setengah-setengahnya berkemungkinan kita akan mengalami orang kata penolakan. Kan? Penolakan. So be careful and then be well prepared di dalam memilih siapa sebenarnya yang hendak kita kaji. Right? Okay. Okay, inilah dia punya advantage dengan disadvantage dia. Okay, any more question? Tak ada. Okay, baik. So, kalau tak ada, saya rasa kita stop dulu untuk hari ini. Kita akan sambung dengan minggu depan.